Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana kita diberikan lagi kekuatan, kita diberikan lagi nikmat, kita diberikan lagi peluang untuk kita bersama-sama dalam slot guru dan pendidikan ini, dan kita membahaskan tentang isu-isu dan juga perkara-perkara asas yang penting dalam konteks pendidikan. Kita masih dalam konteks membicarakan tentang persoalan cabaran guru Muslim masa kini. Ini benda ni penting, Yati, kerana sekarang ini pelbagai bentuk cabaran guru yang datang dan suasana yang kita ada sekarang ni pun berbeza dengan suasana dan environment yang ada pada masa dahulu. Oleh kerana itu banyak perkara-perkara yang harus kita tekankan berkaitan dengan persoalan cabaran guru ini. Yang lepas-lepas kita telah berbicara tentang pentingnya guru itu memperkukuhkan budaya ilmu, dan hari ini masih lagi dalam konteks budaya ilmu ni yang saya nak tekankan, iaitu berkaitan dengan bahawa guru itu harus faham bahawa di sana ada kesepaduan antara ilmu-ilmu yang ada. Ada kesepaduan di kalangan ilmu-ilmu yang ada. Sama ada ilmu itu berkait dengan ilmu-ilmu agama, ataupun dia berkait juga dengan ilmu-ilmu yang bukan agama. Istilah yang digunakan dalam tradisi Islam ialah ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ini ialah ilmu yang berkait dengan urusan keagamaan kita, ilmu-ilmu yang membawa kita kepada dekatnya kita dengan Allah SWT, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi. Manakala ilmu fardu kifayah ini ialah ilmu-ilmu yang berkait dengan urusan kita di dunia ini, dan kedua-duanya penting, kedua-duanya wajib dalam konteks tradisi Islam. Kedua-duanya wajib, kedua-duanya fardu. Sebab itu dipanggil fardu ain, dan satu lagi fardu kifayah. Cuma perbezaannya yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang satu berkait banyak dengan hal-hal keagamaan, yang satu lagi banyak berkait dengan urusan kita di dunia ini. Nah, yang saya nak tekankan pada hari ini ialah berkaitan dengan kesepaduan tu, hubungan, ikatan yang rapat antara semua ilmu. Bukan sekadar antara ilmu agama dengan ilmu agama saja, tetapi antara ilmu agama dengan ilmu yang bukan agama pun dalam konteks ilmu Islam, dari sudut pandangan kita orang Islam, sebenarnya semua ilmu itu berkait. Dan itu guru-guru kena tahulah, sebab guru ini tugasnya menyampaikan ilmu kepada pelajar. Saya akan beri beberapa contoh. Misalnya, kalau kita bercakap tentang di kalangan ilmu-ilmu fardu ain, di kalangan ilmu-ilmu keagamaan, sebenarnya antara satu disiplin ilmu agama itu dengan satu disiplin ilmu agama yang lain itu dia berkait. Kenapa kita nak tekankan perkara ini? Kerana kita nak supaya guru-guru ni bila dia mengajar, dia tidak memisah-misahkan ilmu-ilmu ini. Misalnya apa? Misal kalau seorang ustaz atau ustazah yang mengajar tentang fiqah. Fiqah ni ialah ilmu agama yang berkaitan dengan hukum hakam. Betul. Yang wajib, yang harus, yang sunat, yang haram, kan. Bercakap tentang ibadat misalnya, itu pun termasuk dalam fiqh juga, fiqh ibadat namanya. Rukun semayang, macam mana nak laksanakan semayang, macam mana nak laksanakan puasa, dan lain-lain lagi. Baik. Ada lagi seorang ustaz ni fenomena, dia punya senario lah, situasinya. Ada seorang ustazah yang lain pula, dia mengajar tauhid pula. Tauhid ni satu disiplin ilmu fardu ain juga. Yang lain yang berkait dengan kepercayaan kita kepada prinsip-prinsip agama, ketuhanan, kerasulan, tentang hari akhirat. Dia tak cakap tentang hukum hakam tadi, kan? Dalam kelas yang ketiga pula, ada seorang guru lain, guru agama juga, bercakap tentang akhlak pula. Macam mana adab akhlak, macam mana nak buat baik, macam mana nak menguatkan jiwa kita ni supaya dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang dalam disiplin ilmu yang lebih tinggi dia panggil tasawuf. Tapi samalah tu, kedua-duanya itu ingin
bertujuan bermatlamatkan mencantikkan jiwa manusia supaya nantinya tingkah lakunya juga cantik. Baik, isu kita sekarang ni saya nak tekankan di sana ada persepaduan, ada ikatan yang rapat antara tiga-tiga ilmu ini yang utama dalam agama. Kita nak supaya kalau guru-guru yang mengajar agama, kita tekankan yang agama dulu ya, guru-guru yang mengajar agama, kalau yang mengajar fiqh, hukum hakam tadi, jangan lupa untuk mengaitkan juga hal-hal berkaitan dengan hukum hakam ini dengan perkara yang tauhid tadi dan juga akhlak tadi. Contohnya apa? Contohnya kalau dia mengajar solat dan semayang. Semayang tu ada 13 rukun. Bermula dengan takbiratul ihram, berdiri betul kan, takbiratul ihram dan lain-lain lagi. Kalaulah guru yang tak nampak kesepaduan ilmu ni, dia tak sentuh langsung hal-hal akhlak, dia tak sentuh langsung hal-hal akidah dalam pengajian fiqahnya itu. Jadi bila dia tak sentuh itu, nanti pelajar tu nanti dia tak nampak hubungan antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau sembahyang misalnya, disebabkan dia guru fiqah, guru agama fiqah, dia hanya cakap tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam sembahyang. Tetapi misalnya bahawa dalam sembahyang itu kena khusyuk, kan, jiwa tu kena khusyuk, itu tak ada dalam persoalan fiqah, tak termasuk dalam rukun sembahyang. Tetapi khusyuk kan penting. Malah wajib dalam sembahyang. Kalau sembahyang tak khusyuk, tak sempurna sembahyang kita. Tapi khusyuk itu banyak diajar dalam akhlak tadi, dalam akhlak ataupun dalam tasawuf tadi, supaya jiwa kita tu dekat dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi apa salahnya kalau guru yang faham tentang kesepaduan ilmu ni, dia mengajar fiqh tadi pun dia sebut juga tentang akhlak, tasawuf. Dia bercakap tentang bahawa solat kita ni yang utamanya kerana apa? Kerana kita nak membuktikan kita punya ketundukan kepada Tuhan, ubudiah kita kepada Tuhan, keyakinan kita dengan Tuhan. Itu akidah tu. Tetapi tak apa. Ditekankan tentang fiqh itu dikaitkan dengan akidah, dikaitkan dengan akhlak atau tasawuf. Jadi nampak satunya guru itu boleh membuka spektrum berfikir pelajar tu. Pelajar tu nampak luas agama ni. Bukanlah hukum hakam saja. Tapi ada di situ tauhidnya, ada di situ akhlaknya dan lain-lain lagi. Baik, begitu juga dengan guru yang mengajar akhlak tadi. Guru yang mengajar akhlak ni, dia ajar benda yang berbuat baik kepada ibu bapa misalnya, ataupun apa yang harus kita lakukan kepada seseorang kan. Tapi katakanlah kalau guru itu macam tadi, dia tak nampak hubungan tu, dia akan tekankan tentang kita kena buat baik. Kalau tak buat baik nanti, kalau tak buat baik nanti orang tak suka kita kan. Tetapi dia tak kaitkan dengan sebenarnya kita tak boleh buat, kita kena buat baik itu kerana Tuhan memerintahkan kita kan. Tuhan tu dah masuk tauhid tu. Kan, jadi dikaitkan dengan ketuhanan, dikaitkan dengan mungkin hukum hakam juga kan. Kalau kita tak lakukan kebaikan itu nanti mungkin kita akan terjebak dalam benda-benda yang haram misalnya kan. Jadi tidaklah akhlak itu nampak macam orang panggil kan pragmatik kan. Kita buat baik tu kerana kita nak orang lain buat baik pada kita juga. Minta balasan juga. Ada orang berhujah begitu. Buat baik itu kerana kita juga nak orang buat baik pada kita. Dari satu segi betul. Kerana ada hadis yang mengatakan tidak sempurna, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia tak mencintai akhinya, kawannya itu sama seperti dia mencintai dirinya. Mana seolah-olah situ kita nak mencintai orang seperti mana orang nak kita nak supaya orang mencintai kita sebagaimana kita mencintai orang lain. Tapi yang lebih utama lagi, kita mencintai dia itu kerana Allah Ta'ala. Di situ datangnya tauhid. Itu yang paling penting. Jadi kebaikan dan keburukan itu dikaitkan dengan agama. Kebaikan dan keburukan itu dikaitkan dengan ketuhanan. Yang barulah kehidupan kita ni, kita jadi baik ni betul-betul ikhlas. Dalam arti kata kita buat baik ni kerana Allah. Ramai kan orang buat baik bukan kerana Allah kan. Dia buat baik ini kita kena buat baik ni sebab dia kaya. Kan, memang kita rapat-rapat dengan dia. Jadi kebaikan itu langsung ada udang di sebalik batu dan mi kan. Jadi tidaklah
ada hubungan tauhidnya itu tak ada, akidahnya tak ada. Jadi itu sebab saya katakan tak kisahlah seorang guru agama itu dia mengajar hukum hakam ke, dia mengajar akhlak sahaja ke, ataupun dia mengajar tauhid saja ke, dia harus mengaitkan ketiga-tiga itu supaya pelajar tu nampak bahawa agama ini luas. Agama ni bukan sekadar baik dan buruk sahaja, tapi baik dan buruk itu kerana datang dari perintah Allah Ta'ala. Yang tadi hukum hakam tadi pun tak boleh ini, tak boleh sana, tak boleh. Bukan kerana apa? Kerana itu merupakan apa yang disukai oleh Allah dan apa yang tak disukai oleh Allah. Yang tak boleh, yang haram itu kerana Allah tak suka. Cuba bayangkan kalau tak dikaitkan langsung dengan Tuhan. Wah, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi akhirnya pelajar-pelajar yang mungkin berfikirnya itu belum begitu mantap lagi, dia akan fikir bahawa agama ni susahnya. Ini tak boleh, itu tak boleh. Lebih baik aku keluar daripada agama lah. Lebih baik aku masuk agama lain lah misalnya kan. Ada berlaku begitu. Kerana dia tak nampak kaitan itu dengan cinta kepada Tuhan kan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita dah tak ada masalah. Kalau tak boleh itu akan kita terus jauhi. Kalau yang wajib itu akan kita terus lakukan. Kerana kita tahu itu berkait dengan nantinya Tuhan sayang kepada kita. Kan nampak tu hubungan antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Dan Ustaz, Doktor bila Doktor cakap tentang tu juga kadang-kadang timbul pula salah tafsir sebab kata guru-guru tadi mempunyai fokus masing-masing juga jadi kata takut pertindahan ilmu pula Doktor. Betul. Saya nak cakap kat benda tu. Tapi sebelum Doktor menjawab juga, saya nak panggil juga rakan-rakan pendengar kita yang ingin sama-sama berinteraksi, boleh hubungi kami di talian waktu ini. Masnya ada menanti anda di hujung sana di 0362051500, di Facebook ikim.fm dan juga di SMS yang typekan ikim, jarakkan persoalan anda dan hantar ke 39111. Kita berbicara tentang cabaran guru masa kini untuk bahagian keempat. Doktor, mungkin Doktor boleh jelaskan macam mana tu? Cantik tadi tu. Maknanya akan timbul nanti guru akan kata, kenapa saya nak kena ajar, nak kaitkan dengan tu, sebab ini saya punya bidang. Betul. Kan? Kepakaran nanti saya dah tak dalam kurikulum pula dia kata kan. Dan buang masa sebab nanti kita periksa nanti masa tak cukup. Saya ingat kita tak boleh berhujah begitu. Kerana kita kena ingat matlamat ilmu dalam Islam ialah untuk kefahaman. Untuk supaya pelajar itu faham tentang keseluruhan agama itu. Dan kalau falsafah ilmu dalam Islam ini ialah kesepaduan, tauhid, kesatuan. Jadi sudah pasti itu harus kita tekankan. Saya tak suruhlah tadi huraikan hubungan tu panjang-panjang sangat sampai nanti yang hukum hakam tu tak dihuraikan dengan baik kerana sibuk nak kait-kait dengan yang lain. Cuma jangan lupa, kalau ada relevannya dengan satu aspek yang bukan daripada itu, terangkan supaya paling kurang pelajar itu nampak dari segi keseluruhan itu. Bagaimana ia boleh berkait dalam Islam itu adalah sempurna. Kita nak supaya pelajar ini dia punya luas, pemandangannya luas tentang ilmu ini. Dia tak nampak sempit aja kan. Sedangkan benda lain dia nampak luas. Kalau hiburan misalnya, macam-macam, tak perlu diajar, dia boleh kaitkan dengan satu benda dengan satu benda yang lain. Saya nak tambah sikit lagi itu tadi saya bagi contoh hubungan antara satu ilmu agama dan satu ilmu agama lain. Sekarang ni saya nak buka lagi. Sebenarnya dalam Islam, antara ilmu agama itu dengan ilmu yang bukan agama juga dia bersepadu. Jadi bukan sekadar antara ilmu agama saja. Antara ilmu agama, fardu ain ni dengan fardu kifayah itu pun dia punya satu hubungan yang amat kuat dan rapat. Contoh, kita ambil contoh Misalnya dalam Islam, kita ambil contoh ilmu yang bukan agama. Bukan agama ni bukanlah maknanya tak termasuk dalam Islam. Tetapi dia bukan fardu ain. Misalnya ilmu kedoktoran. Ilmu kedoktoran, ilmu medik kan. Medik ini lebih kepada nak menjaga kemaslahatan kita di dunia ini. Supaya orang sihat, supaya orang tak masuk hospital macam saya baru-baru ni kan. Supaya tak ada penyakit. Itu sebenarnya yang baik kerana dia menjaga kemaslahatan manusia di dunia ini. Jadi apa hubungannya dengan ilmu agama yang kita sebut tadi? Ada hubungannya amat rapat. Kenapa? Kerana dalam Islam, ilmu fardu ain tadi tu dia mesti memandu ilmu fardu kifayah. Ilmu tauhid tadi dia mesti memandu ilmu perubatan ni. Kenapa? Kerana kita juga tidak mahu orang yang melakukan atau yang terlibat dengan ilmu perubatan ni misalnya, dia langsung tak nampak hubungan ilmunya itu dengan agama. Terpisah terus. Ini yang dikatakan sekular. Dan kita tak nak begitu. Dalam Islam, ilmu kedoktoran itu, ilmu ekonomi, ilmu undang-undang, ilmu psikologi, semuanya itu harus dipandu oleh ilmu agama. Kenapa kita nak manusia sihat? Kenapa kita bagi ubat ke manusia? Supaya bila dia sihat,
dia boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Betul. Dia boleh beribadah. Betul. Dia boleh bekerja, membuat amal-amal yang soleh. Kan ada hubung kait yang rapat antara agama tadi itu dengan ilmu fardu kifayah. Jadi DJ misalnya, itu juga satu ilmu yang menarik. Tetapi ilmu DJ ni pun, ilmu komunikasi ini pun dipandu oleh ilmu agama. Sebab itu bila kita berkomunikasi, ber-ICT dalam communication ini pun, kita gunakan benda itu untuk membawa manusia kepada ketuhanan, kita bawa manusia kepada akhlak yang baik. Yang itu yang saya kata hubungan yang rapat antara ilmu fardu kifayah itu dengan ilmu fardu ain. Kemudian akhir sekali sebab kita pun nak dengar soalan juga kan. Kemudian ilmu fardu ain tadi, ilmu agama itu juga dia berperanan meletakkan batas-batas kat mana yang ilmu fardu kifayah ni berakhir. Tak boleh melebihi daripada tu. Saya bagi contoh. Kalau orang belajar ilmu kira-kira, ilmu accounting ke misalnya, jangan sampai ajar pula, dengan ilmu ini kita boleh menggelapkan duit dalam bank. Kalau you all belajar ilmu ni nanti boleh. Nampak tak? Nampak tak? Dia punya batas tu dia dah melebihi batas. Sedangkan ilmu tadi bila dipandu oleh agama, ilmu kira-kira, ilmu accounting ini seharusnya berperanan menjaga kemaslahatan keuangan kita dan ekonomi kita, supaya pembahagian keuangan itu betul, tak ada kesilapan. Dan tepat statistiknya tu apa semuanya, kiraan-kiraannya itu betul, akaunnya itu seimbang kan. Itu tujuan ilmu kira-kira itu bila dipandu oleh ilmu fardu ain. Tapi kalau orang pisahkan, itu yang akhirnya orang salah guna. Kerana mereka sudah tak nampak lagi pemandu kepada ilmu-ilmu ini. Dia tak nampak agama berperanan dalam ilmu itu. Jadi orang undang-undang menyalahgunakan undang-undang. Mungkin jadi peguam misalnya, ambil kes-kes yang dah sure tak betul punya orang tu, diambilnya dan dimenangkan dengan cara yang mungkin tak betul. Ilmu ekonomi yang salah guna, menyalahgunakan duit kan. Dia pandai berkira-kira, dia pandai akaun apa semua, dia habis semua duit bank, duit apa semua dia ambil. Ini contoh saja kan. Kita harap orang tak buat macam ni. Ilmu kedoktoran, pergi masuk dos lebih lah dalam pesakit sebab nak charge banyak ataupun nak cepat sihat, akhirnya orang jadi sakit dan lain-lain lagi. Nampak tak? Sekiranya had itu tidak jelas diberikan oleh ilmu agama tadi, maka manusia akan cenderung menyalahgunakan ilmu-ilmu fardu kifayah. Ini dua benda yang saya nak tekankan pada hari ini. Satu tadi kita katakan di antara ilmu agama sendiri punya kaitan yang rapat. Akidahnya, fiqh, hukum hakamnya ataupun akhlak. Antara agama dengan bukan agama pun, ilmu yang bukan agama pun, ataupun bukan fardu ain pun, dia ada hubungan yang rapat. Kerana ilmu fardu ain ini mesti memandu. Jadi kesimpulannya, kalau guru, dia kena sedar benda-benda tu. Betul. Kalau dia seorang guru matematik Muslim, ini kita cakap pasal percakapan guru Muslim, dia kena sedar bila dia mengajar matematik itu, janganlah langsung tidak mengaitkan dengan agama. Janganlah langsung tidak mengaitkan dengan akhlak. Kerana akhirnya kita juga nak seorang pelajar yang pandai matematik itu, dia akan memanfaatkan ilmu matematiknya itu ke arah yang betul. Pelajar kita yang belajar ilmu sains itu, dia sebagai seorang Muslim nanti, dia akan memanfaatkan ilmu sainsnya itu ke arah yang betul. Barulah kesepaduan ilmu itu nampak di semua peringkat. Bukan sekadar ilmu fardu ain saja, ilmu fardu kifayah pun begitu. Jadi itulah mungkin apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Maknanya perlu pada kesepaduan ilmu itu, fardu ain perlu memandu pada fardu kifayah. Ya, doktor, dan mudah-mudahan kita dapat ambil perkara ini secara serius, doktor, ya. Sebab kita nak menyampaikan ilmu tu dengan lebih berkesan lagi, insya-Allah. Dan waktu ini kita nak raikan rakan-rakan pendengar kita yang membuat panggilan di talian kita di 0362051500. Kita ke pemanggil pertama, doktor, waktu ini bersama dengan rakan kita dari Pulau Pinang, ya, Encik Abdul Manan. Silakan Encik Abdul Manan dengan soalannya. Bagaimana kita dapat didik diri kita ataupun cikgu ataupun diri kita ataupun sebagai seorang da'i, macam mana kita didik diri kita supaya ataupun didik nak beritahu pada orang bahawa dengan mentaati perintah Allah dan perintah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tinggal larangan Allah Taala, kita dapat keredaan Allah, kesukaan Allah. Sebab untuk masuk syurga kita perlu ada keredaan Allah. Itu saja saya minta mengulas daripada doktor. Jazakallah khairan. Macam mana tu doktor nak mendidik pendidik ni, doktor? Yalah, tak lari daripada apa yang kita sebutkan tadi. Betul. Sebab itu yang fardu ain itu yang mengajar kita bahawasanya yang kita ilmu yang kita belajar ini akhirnya untuk mencari keredaan Allah,
untuk mencari kecintaan Allah. Allah menyukai kita dan mencintai kita. Kalau kita memanfaatkan, kita menggunakan ilmu kita itu kepada manfaat-manfaat yang betul, insya-Allah itu akan membawa kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya kata tadi, jangan dipisahkan. Bukan sekadar pisahkan aku dan dia, tapi jangan dipisahkan juga antara nilai-nilai akhlakiyah yang ada dalam agama dengan ilmu-ilmu, walaupun ilmu itu nampak macam teknikal. Teknikal lah, macam ilmu perubatan. Mungkin ada guru kata, kenapa nak kaitkan dengan agama? Sebab ini bukan, tak ada kaitan dengan agama. Ini ilmu biasa. Ini ilmu dunia saja. Tak kena begitu kan? Kerana ilmu-ilmu biasa ini pun, dia kalau dipandu dengan baik, dengan nilai-nilai akhlak, dia juga boleh membawa kepada keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak ada masalah anak kita jadi doktor ke, anak kita jadi accountant ke, tak ada masalah untuk kita galakkan mereka untuk jadi profesional ini. Tetapi profesional yang jelas tentang hubungan agama dengan ilmu-ilmu ini. Kalau dia jadi doktor yang bertanggungjawab. Jadi doktor yang juga boleh berdakwah juga. Betul. Dia menjadi doktor yang boleh membawa manusia kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar disebut tentang agama dalam dia punya perubatan tu, tetapi dia buat betul-betul. Apa yang dia lakukan itu dilakukan dengan betul. Dia tak menyalahgunakan ilmu kedoktorannya itu, dan dia memberi kesihatan kepada orang. Itu besar tu. Dia punya pahala tu, ganjaran tu besar. Kalau kita menyihatkan orang, dan dengan kesihatan itu orang boleh beribadat, orang boleh bekerja. Kan besar. Betul. Jadi sama, maknanya kalau hubungan itu betul, agama itu dapat memandu ilmu-ilmu fardu kifayah ni, insya-Allah dia akan membawa kepada keridaan Allah seperti mana yang disebut tadi. Insya-Allah besar tu Doktor ya. Dan hari ini kita nak layankan lagi daripada pemanggil kita daripada Al-Ustaz Cikgu Fazlan di talian. Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Soalan saya berkenaan dengan satu kenyataan akhbar yang dikeluarkan berkenaan dengan apabila bakal guru yang hendak dilantik sebagai guru yang berada di IPG sekarang ini akan dilantik berdasarkan profil diri yang terbaik yang disahkan. Jadi saya mohon komen doktor berkenaan dengan hal ini demi masa depan pendidikan negara. Terima kasih. Ini soalannya agak teknikal sikit ni. Soalan guru tu. Tapi saya tahu tu ni statement ini dibuat oleh Menteri Pendidikan 2 kita, Datuk Idris Yusof. Tapi dia pun kata benda ni masih dalam perbincangan kan. Maknanya guru-guru itu tidak secara automatik dilantik, tapi dilantik berdasarkan profil, berdasarkan dia punya merit. Dari satu segi saya rasa bagus, sebab akhirnya guru itu tak mudah-mudah dilantik, tapi dilihat juga dari segi kredibiliti dia, kebolehannya kan, supaya tak berlakulah kes-kes guru-guru yang dia sendiri sebenarnya tak ada tidak ada keupayaan, dia sendiri tidak ada semangat dan motivasi, tapi disebabkan dia lulus macam tu saja. Kan dia bila dia habis tu dia lulus dan dia boleh mengajar. Jadi akhirnya kadang-kadang bila guru-guru dengan motivasi yang rendah dan keupayaan yang rendah, dia akan memberi kesan kepada pelajar lah kan. Tapi saya tak boleh komen banyak sebab benda ni pun menteri baru sebut, dan dia menteri sini kata benda tu masih dalam perbincangan. Mungkin pakar-pakar pendidikan boleh membincangkan. Betul. Tapi secara umum saya kata begitulah, kalau berdasarkan profil, berdasarkan merit, berdasarkan keupayaan yang sebenar, itu bagus sebenarnya. Maknanya ditapis betul-betul barulah boleh menjadi guru. Mungkin dia satu benda yang positif. Betul. InsyaAllah kita harapkan yang terbaik ya Doktor. Dan waktu ini daripada Cik Naim di Ipoh. Silakan Cik Naim soalannya. Assalamualaikum doktor dan pengacara. Saya amat tertarik dengan perbincangan yang dilakukan oleh doktor. Cuma masalahnya di kalangan para guru kita tahu sekatan-sekatan amat hebat. Malah baru-baru ini kita pun semua tahu bahawa kerajaan mengeluarkan satu surat bagi mereka-mereka guru-guru menghalang anak-anak kita bertudung. Ni bagaimana kita nak melaksanakan Islam sekiranya perkara-perkara asas dini pun
menjadi masalah pada kita selaku pendidik. Wallahu a'lam, minta uraikan. Terima kasih. Saya kurang maklum pula dengan surat apa itu, maknanya itu kena cek lah. Betul. Dan kalau betul saya rasa mungkin harus dibahaskan kan benda-benda sebegitu, tapi saya tak berani komen juga sebab saya pun tak maklum tentang perkara itu. Tetapi seharusnya pendidik dan pendidikan itu mengajak dan mengajar kepada kebaikan. Betul. Secara prinsipnya begitu. Jadi apa sahaja sebenarnya yang membawa kepada kebaikan, guru dan pendidikan itu harus digalakkan dan tak harus dihalang. Betul. Dan sebagai guru saya rasa mereka harus diberikan semangat supaya mereka mereka terus menuju ke arah kebaikan. Kan? Kerana nak memberi pendidikan kerana benda-benda yang baik itu harus digalakkan kan, bukan dihalang. Itu yang umum lah, sebab saya tak boleh komen sebab saya tak maklum tentang. Mungkin kita boleh terus ke panggil seterusnya di talian kita di 0362051500 untuk guru dan pendidikan. Tadi kita cerita tentang cabaran guru muslim masa kini bahagian keempat bersama dengan tetamu yang merupakan fellow kanan Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan IKIM yang bagi Dr. Muhammad Farid Masyarah. Kita ke pemanggil seterusnya dari Banting, Doktor, bersama dengan Cik Zaidi di talian waktu ini. Silakan Cik Zaidi. Soalannya Doktor, doktor mengatakan bahawa ilmu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau saya, bukankah ilmu itu setiap ilmu yang ada di muka bumi ataupun di dunia dia adalah berasal daripada Allah SWT. Dan bagaimana kita nak memecahkan ataupun menjadikan kepada dua bahagian ilmu, iaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dan kita tahu ilmu itu adalah milik Allah SWT. Setiap ilmu ada, baik ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu agama. Itulah soalan saya, bagaimana kita sebagai umat Islam nak memberi kefahaman kepada diri kita dan juga masyarakat bahawa ilmu-ilmu yang ada dalam dunia ini adalah sebenarnya semua milik daripada Allah SWT, dan bagaimana kita nak mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Encik Zaidi untuk soalan. Soalan ni bagus daripada Encik Zaidi ni. Dia nak tahu basis kepada justifikasi kepada pembahagian itu. Sebab dia katakan semua ilmu daripada Allah Ta'ala. Kenapa ada yang fardu ain dan fardu kifayah? Dia macam ni. Bila ulama-ulama kita membahagikan ilmu itu kepada fardu ain dan fardu kifayah, ada dia punya asasnya, ada sebabnya, ada rasionalnya. Kerana apa? Kerana macam ni. Kita ini sebagai manusia, sebagai Muslim, sebagai hamba Allah Ta'ala, ada perkara-perkara yang urgent yang kita kena lakukan sebagai seorang Muslim. Misalnya kita kena kenal Tuhan. Betul. Kalau tidak nanti kita tak kenal Tuhan, kita tidak tunduk kepada Tuhan. Bila tak tunduk kepada Tuhan, kita tak lakukan ketundukan macam solat, ibadah-ibadah kita tak lakukan. Itu very urgent. Dalam konteks kehidupan manusia, benda itu amat segera dan harus seorang Muslim itu tahu. Baik, di masa yang sama ada juga perkara-perkara yang dalam konteks kehidupan kita ni, benda tu penting juga, tapi dia tidak urgent. Dalam arti kata benda tu boleh dibuat secara beramai-ramai. Kalaulah dalam ramai-ramai masyarakat itu ada 10 orang yang dah ada benda tu, dan maslahah kebaikan masyarakat itu dah terjamin dalam perkara itu, maka yang lain tak perlu dah. Jadi disebabkan oleh itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, manusia ni juga Tuhan bagi umur tak panjang. Kan? Orang Malaysia ni yang saya tengok 77 tahun kan macam tu. Orang tak silap, orang perempuan lebih tinggi daripada orang lelaki. Tapi tak jauh lah, 77 lebih kurang macam tu. Tak ada orang Malaysia yang boleh hidup 120 tahun. Dulu mungkin ada lah, tapi sekarang tak ada dah. Maknanya paling lama seorang manusia tu boleh hidup dalam 70 tahun. Ini pun kalau umur panjang ya. Kalau naik motor merempit aksiden, umur 15 tahun pun dah meninggal kadang-kadang. Tapi kita cakap ni secara umum. Oleh kerana itu, ulama-ulama kita menyusun benda-benda yang very urgent tadi, yang itu wajib kepada semua. Daripada awal lagi dia wajib setiap individu Muslim itu kena belajar. Kerana kalau tidak, dia akan terlepas dan dia tidak akan mampu untuk menjadi hamba Tuhan yang baik.
Manakala ilmu-ilmu yang tadi tu, ilmu-ilmu yang disebut fardu kifayah itu, dia penting, sebab itu namanya fardu juga. Jadi saya nak bagi tahu Cik Zaidi tadi, bila kita kata fardu kifayah tu pun kita merendahkan. Dia masih fardu, dia masih wajib. Tapi fardu kifayah ini dari segi urgensinya itu, dari segi keperluannya itu, katakanlah kita bagi contoh kedoktoran tadi. Kita tak perlu semua orang jadi doktor. Yati kena jadi doktor, saya kena jadi doktor. Tak perlu. Doktor ni katakanlah dalam masyarakat kita dah ada 100 orang atau 200 orang ataupun 1000 orang doktor. Mungkin dah cukup untuk menjaga kemaslahatan kesihatan kita. Jadi bukan tak perlu semua orang, tetapi tadi untuk mengenal Tuhan sebagai seorang Muslim, dia tak boleh tak apalah, keluarga saya dah ada dah yang kenal Tuhan, saya tak perlu kenal Tuhan. Tidak. Ada orang dah cukup. Tidak, kerana kenal Tuhan, tauhid lah. Tauhid ni dia wajib. Sebab Quran kata begitu. Wa ilahukum ilahun wahid fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu mesti tahu bahawa Tuhan itu satu. Jadi tiada Tuhan yang melainkan Allah misalnya. Jadi sebab itu ulama kita bijaksana dalam konteks itu. Dia kata yang very urgent ni semua orang kena, wajib setiap orang. Tapi yang urgensinya itu di tahap community, di tahap berkumpulan, tak apa. Kalau ada yang dah tu, yang lain tak wajib. Sebab itu fardu kifayah ni dia kata kalau ada orang dah buat, yang lain tak payah. Nak senang faham, fardu kifayah bila orang dah buat, kita tak payah. Fardu ain tak? Fardu ain ni setiap orang kena. Jadi bukan kita merendahkan mana-mana ilmu. Memang semua ilmu dari Allah Ta'ala. Tetapi ada ilmu yang Allah minta kita tahu, setiap orang kena tahu. Dan ada ilmu yang sekumpulan dah tahu, yang lain itu terlepas daripada tanggungjawab mengetahui ilmu tersebut. Itu basis, itu asas, itu rasional, itu justifikasi kenapa pembahagian ilmu itu dibuat. Wallahu a'lam. Itu dia dah. Alhamdulillah. Ini pencerahan sangat baik Doktor ya. Untuk petang ni kita cakap tentang cabaran guru masa kini. Bila kita kata tentang bagi ilmu tu kena ada kesepaduan ilmu antara fardu ain dan juga fardu kifayah. Kita nak bagi seimbang. Kita tak pisahkan. Betul. Dia masih berpadu, dia masih berkait. So itu jangan kita kecilkan orang profesional. Kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Yang ustaz-ustaz ni kata, itu ilmu dunia tu. Saya ilmu agama tinggi. Yang golongan profesional pula kata, alah ustaz tu apa dia tahu agama saja. Nanti bila sampai hal-hal berkaitan dengan yang teknikal, yang profesional ini, dia tak tahu nak bagi jawapan. Jadi kita tak nak berlaku begitu. Kita nak supaya kedua-duanya complementary. Dia sama-sama melengkapi dan satu memandu yang lain, dan dia berkait dan bersepadu antara ilmu-ilmu ini. Dan kadang-kadang ada juga suara-suara itu Ustaz, doktor ya, dia kata bila cakap tentang fardu ain dan fardu kifayah, mana satu nak didahulukan. Sebab itu tadi bila ulama-ulama kita menyusun itu, bila kata fardu ain itu dia mesti datang dahulu. Dia mesti datang dahulu. Tetapi dari segi sistem, saya rasa tak ada masalah. Untuk seorang itu belajar agama, di masa sama dia belajar juga ilmu-ilmu yang lain. Dan itu berlaku dalam sistem pendidikan kita. Kita ada subjek ilmu agama yang kita belajar bersekali dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu sainsnya apa semua. Tetapi dari segi keutamaan dan prioriti itu, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, ilmu agama itu mesti sempurna. Bila sampai beberapa peringkat itu mesti dah cukup dah. Tak boleh dah umur 55 barulah nak start belajar ilmu fardu ain. Tak boleh lah macam tu. Betul. Dah kencen apa macamnya kan. Sebab ilmu itu diperlukan sejak dia balik lagi. Betul. Sejak dia wajib sembahyang kan. Mungkin umur 13, umur 14 dan 15 dia dah wajib bersembahyang. Kalau masa tu dia tak tahu tentang wajibnya sembahyang, tentang keperluan sembahyang dan apa rukun-rukunnya, bayangkan daripada umur 15 ke 55 tu berapa lama dia kerugian dari segi melaksanakan tanggungjawab keagamaan yang wajib sejak awal. Sebab itu ulama kita menyusun supaya ilmu agama tu biar semua mantap dulu. Settle awal-awal. Dan kemudian tak ada masalah untuk kita belajar sains ke, kita nak jadi saintis ke, kita nak jadi arkitek ke. Tetapi yang penting yang fardu ain itu mantap. Jadi dia boleh memandu kita punya profession itu nanti. Seterusnya insya-Allah. Dan nampaknya masa pun kita agak terbatas Doktor ya untuk kita bicarakan tentang ini, dan insya-Allah minggu depan saya rasa wajar untuk kita sambung lagi. Ada sikit lagi lah, ada 2-3 poin yang mungkin kita boleh sempurnakan perbahasan kita mengenai cabaran. Sebenarnya cabaran ni luas nanti kita boleh sentuh banyak aspek lagi, dan tidak ada masalah dalam tajuk ini kita boleh bincang lagi aspek-aspek yang lain. InsyaAllah. Dan mungkin sedikit kesimpulan untuk tajuk kita minggu ini. Hari ini kita bercakap masih tentang cabaran guru Muslim masa kini, tapi penekanannya itu ialah tentang
guru-guru ini dia harus faham mengenai kesepaduan ilmu. Hubungan antara satu ilmu dengan satu ilmu yang lain. Dan kita katakan tadi bahawa ilmu ini bukan sekadar antara ilmu agama dia bersepadu. Ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu akhlaknya bersepadu. Tetapi antara ilmu agama dengan ilmu bukan agama yang dipanggil fardu kifayah ini pun sebenarnya dia bersepadu. Dia pun bersepadu, dia punya kaitan, dia tidak terpisah. Kerana apa? Kerana pertama kita orang Islam. Kita ini ada agama yang menjadi teras kepada kehidupan kita. Yang keduanya, kita juga tidak mahu ada split personality dalam orang Islam ni. Betul. Kan? Bila kat masjid dia baik sangat apa semua kan. Bila dia dah keluar daripada ruang agama tu, dia dah jadi orang lain. Tukar baju lain. Dia tukar baju lain dan akhlaknya lain. Sepatutnya tadi kalau ada hubungan yang rapat tu, kaitan tu, di mana sahaja agamanya itu memandu dia. Walaupun dia profesionnya itu tak ada kaitan dengan agama, tapi agama itu masih memandu dia ke mana dia pergi. Itu dia. Itu kesimpulan. Kata orang tu